Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini kita akan pergi kepada unit 11. Okey, cikgu minta anak-anak ambilkan seperti biasa buku pendidikan moral. Pendidikan moral, dan anak-anak bukakan pada muka surat 129. Okey. Okey, ini yang tajuk kali ini agak seronok sikit. Tak stres anak-anak. Adab di tempat awam, dijaga nikmat hidup, dirasai bersama. Okey, cepat. Cikgu bagi masa dalam 2 minit berlari. Ambilkan buku, teks sediakan. Kita akan sama-sama kita dengar video call ni dulu. Kita akan dengar video ni, kemudian baru cikgu bagi nota, latihan dan sebagainya. Kita. Okey, sebelum cikgu pergi lebih jauh, cikgu nak maklumkan ada 5 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak akan belajar tentang tempat-tempat awam. Yang kedua, cara beradab di tempat awam. Yang ketiga, kepentingan beradab di tempat awam. Yang keempat, amalan beradab dan tidak beradab di tempat awam. Yang kelima, perasaan beradab di tempat awam berdasarkan situasi, dan akhir sekali amalan beradab di tempat awam. Okey. Kemudian nilai-nilai yang perlu nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai yang perlu nak pelajari untuk bab hari ini ada 4-5 nilai. Yang pertamanya adalah berhemah tinggi. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, rasional. Dan yang kelima, kebebasan. Itu yang anak-anak perlu, kebebasan. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran yang pertama, itu tentang tempat awam. Siapa tahu apa yang dimaksudkan tentang tempat awam? Tempat awam ni adalah satu tempat yang umum, yang semua orang boleh akses, semua orang boleh berkumpul, semua orang boleh pergi. Tak kira dia kanak-kanak, bayi, wagemas, cikgu, anak-anak, semua, tak kisah, semua orang boleh pergi untuk melakukan pelbagai aktiviti. Dan kebiasaannya pasaran ini disediakan ataupun kemudahan ini terdapat di tempat awam dan diselenggarakan oleh kerajaan ataupun badan swasta. Kadang-kadang ada tempat awam berbayar. Tempat awam, kalau kita tengok dekat ambil yang Sarawak, tempat siapa boleh beri bantu cikgu? Kalau dekat Sarawak, mana tempat awam yang berbayar? Betul, dekat pantai, dekat Santubong. Nak masuk kena bayar. Awak Pasir Pandak punya pantai, kena masuk kena bayar parking dan sebagainya. Nak masuk bayar RM2, kena bayar. Tapi dia diselenggarakan sebab itu kena bayar. Tapi kalau setengah tempat awam yang lain tak kena bayar. Dia bergantung kepada siapa yang selenggara, yang menyelenggara. Kalau kerajaan memang tidak berbayar, tapi swasta akan dikenakan sedikit bayaran untuk penyelenggaraan dan bayar gaji lah. Okey, cikgu bagi contoh tempat-tempat awam, ataupun siapa yang boleh bantu cikgu. Apa tempat awam yang anda tahu? Cuba cikgu nak dengar. Boleh ya? Okey, tempat awam yang penting sekarang ni, zaman kita ni, zaman anak-anak pandemik, hospital itu adalah tempat awam. Kalau anak-anak pergi ke hospital umum ke, klinik ke, tak payah. Tapi cuba anak-anak pergi dekat KPJ, anak-anak pergi kat Norma, semuanya, ataupun hospital Timberland, semuanya berbayar. Pertama hospital. Yang kedua, stesen kereta api. Dekat Sarawak belum ada stesen kereta api. Yang ketiga, perpustakaan ataupun library. Yang keempat, tempat menunggu bas. Yang kelima, lapangan
terbang. Yang keenam, pasar awam. Yang ketujuh, kawasan rekreasi ataupun tempat istirahat. Dan yang seterusnya adalah pusat transformasi luar bandar. Ataupun yang terakhir, kita macam dia banyak. UTC pun boleh dia. Itu adalah di antara contoh-contoh. Dia banyak lagi, anak-anak boleh fikirkan dan boleh tuliskan dalam nota kelab. Perlakuan beradab di tempat awam. Kita kena ada di tempat awam, kita kena beradab. Itu penting. Masyarakat Malaysia memang sangat beradab. Begitu juga cikgu tengok dekat Lunduk, masyarakatnya sangat beradab. Tapi ada yang sedikit nakal-nakal. Yang nakal tu cuma nak perhatian sahaja. Okey. Contoh perlakuan beradab di tempat awam. Kalau dekat library, kita mestilah memakai pakaian yang lengkap. Jangan pergi ke library pakai sleeveless. Nanti orang tak dapat belajar. Kenapa? Asyik-asyik nak tengok dia. Nak tanya cantik pun tak, dia nak tengok je baju dia. Pakai pakaian yang beradab. Kemudian jangan bercakap kuat-kuat. Itu contoh-contoh di dalam library, sebab kita nak bagi ruang orang lain untuk belajar. Yang seterusnya adalah membuang sampah ke dalam tong sampah. Ini dekat taman rekreasi, kamu bayangkan. Dekat taman rekreasi, tempat kamu istirahat, tempat adik-adik kamu bermain, yang umur manjak-manjak gelonso, kalau penuh dengan sampah, penuh dengan tin, botol arak dibaling kat sana pecah, seronok ke kita nak pergi? Memang tak seronok kan. Bermaksud jaga, jangan membuang sampah merata-rata, dan mestilah menggunakan kemudahan awam dengan baik. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau yang tempat gelonso, boyan tu, kalau cakap untuk anak-anak yang umur 6 tahun, ikutlah. Jangan yang kita umur 48, 49 tahun macam cikgu, badan besar naik, apa yang berlaku? Kalau naik, kalau putus, macam mana? Orang lain tak dapat pakai. Kita kena prihatin, keperhatian Malaysia, kena prihatin dengan orang lain yang akan mengguna. Dan yang seterusnya, di tempat, kalau kita ambil contoh dalam bas ke, dalam LRT ke, train ke, mesti duduk dengan sopan. Itu yang paling penting. Itu adalah di antara perlakuan beradab. Itu orang cakap beradab. Kalau yang tak beradab, apa kita panggil? Kalau yang tak beradab, kita panggil hedonistik. Okay, sebut hedonistik. Hedonistik adalah perlakuan orang yang mempunyai pandangan hidup yang mementingkan kebebasan. Dia nak bebas. Ini susah. Kita di Malaysia memang bebas, tapi bebas berpada-pada. Maksud bebas, dia tengok cantik je dekat pejabat foto bersih, dia nak bebas, dia ambil, dia lukis. Cunting sana, marah dengan cikgu mu, tulis mus. Itu orang kebebasan. Tak boleh. Jangan. Kalau itu hedonisnya adalah perlakuan yang tidak beradab. Biasanya contengan atau grafiti itu yang dibuat mestilah yang sesuatu yang berunsur negatif untuk keseronokan dan kepuasan hidup. Sebenarnya bila dia buat, dia akan mengganggu pengunjung-pengunjung lain, rasa kurang selesa. Tulislah benda-benda yang tak senonoh, kata-kata lucah. Macam ibu apa nak bawa pun malu kan. Pelancong lain tengok macam mana. Kesian Malaysia. Sebab itulah, jaga nama baik Malaysia, paling penting jaga nama baik Lundu. Janganlah kita buat sesuatu hedonistik, buat sesuatu yang tak baik. Di kampung sama. Membayangkan kalau ada telefon awam disediakan, kalau kamu pergi kat kampung-kampung, kadang-kadang tinggal pun duduk telefon je. Tapi dekat SMK Senibo, jempolan orang cakap good. Kenapa? Tengok public phone dia, tak ada kerosakan, semuanya bagus. Paling-paling dia kikir guna duit shilling tu, nombor telefon lah, nak promote diri. Itu cikgu puji
SMK Seni Bom Pogan. Dan seterusnya, kepentingan beradab di tempat awam. Kita ada 5 kepentingan beradab di tempat awam. Yang pertama, kenapa kita kena kepentingan yang pertama adalah menjimatkan pembelanjaan penyelenggaraan. Cuba kamu tengok. Kalau dekat tempat awam, bila kotor dengan lukisan, memang majlis perbandaran akan rasa kurang selesa. Pasal cat kampung fikir, cat tu harga dia memanglah satu tin. Yang dekat sekolah kita, pengetua pogan kita beli satu tin, cikgu baru sebab 2 hari lepas cikgu cat RM130 yang 5 liter. Itu adalah harga cat. Tapi kalau ditenderkan, disuruh orang buat, dia tak akan jadi 135, akan jadi 1,000, 2,000 campur upah cat. Kamu bayangkan 2,000 digunakan untuk melapisi kawasan yang dicontoh-contoh, apa yang berlaku? Kan membazir duit kerajaan. Duit kerajaan tu duit siapa? Duit ibu bapa kita. Hak kamu tu. Jaga hak kamu. Yang kedua, kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Itu kepentingan dia. Dapat digunakan yang lama, tak ada rosak dan sebagainya. Kemudahan, selesa dan selamat digunakan. Ini penting, meningkatkan imej negara serta melatihkan diri berdisiplin mematuhi peraturan. Itu adalah di antara 5 kepentingan yang mesti kamu tahu. Dan yang terakhir sekali adalah tentang, ini kita muka surat 133, kita ulang lagi tentang perlakuan beradab dan tidak beradab. Ini dia cakap perlakuan ni mesti melibatkan perbuatan, perlakuan. Kalau dalam ujian cakap berikan 5 perlakuan beradab, mesti menunjukkan perlakuan. Yang pertama adalah menggunakan harta benda dengan baik, menggunakan tong sampah yang disediakan, menjaga adab dan kelakuan di tempat awam, menggunakan air ditandas mengikut keperluan dan membenarkan laluan kepada orang ramai. Itu di antara perlakuan yang beradab yang dinyatakan dalam buku teks kamu. Manakala perlakuan yang tidak beradab adalah merosakkan harta benda awam, membuang sampah merata-rata, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di tempat tanpa batasan, membiarkan bilik air tidak ditutup selepas menggunakan dan menghalang laluan orang ramai. Itu antara perbuatan tidak beradab. Kamu tengok di sekolah kita, Seni Bom Pogan, pengetua kita pun tak naik SMK Pogan. Kelas yang cikgu ajar tingkatan 1, kamu tengok tingkatan 2. Bila habis kelas, apa yang kamu buat? Betul, kamu angkatkan kursi, telungkup letak atas meja, buang sampah, bersih kelas, susun meja, kemudian kipas tutup. Itu semua perbuatan beradab. Kemudian macam mana nak balik, sekarang ni kita ikut turutang kelas, ikut beratur. Kan cikgu cakap, okey, orang yang pertama belah kanan, kadang belah kiri. Sebenarnya kenapa? Ada yang tak sabar-sabar berebut, ada yang potong kiri. Itu cuma untuk melatih kamu berdisiplin. Okey, itu saja yang cikgu nak buat pada pagi ini untuk unit 11. Tapi jangan kamu tutup dulu. Nanti cikgu akan bagi nota pintas, tolong salin. Kenapa? Nanti buku ni tak ada lagi. Buku ni tahun depan nak kena hantar. Sekurang-kurangnya kamu ada nota pintas. Yang kedua, selepas nota pintas, cikgu akan bagi 2 atau 3 latihan kamu buat. Itu untuk menguji kefahaman kamu. Salah tak ada masalah. Nanti penghujungnya cikgu akan bagi jawapan dan kamu menanda secara kendiri. Jangan menipu pula. Jangan kamu tunggu soalan tu baru kamu nak buat. Jawapan baru kamu buat. Buat tak ada masalah. Salah tak ada masalah. Nanti berperbezaan, cikgu akan beri jawapan. Boleh? Kemudian untuk hari ni, cikgu akan malah satu resipi special, Milo Shake. Itu di ujungnya cikgu akan bagi. Okey, selamat ber-PDPR
Dan cikgu ucapkan terima kasih kerana anak-anak ikut PDP Siku. Okey, sekian, terima kasih dan selamat beristirahat dan belajar di rumah.